I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ana nak cerita pasal arrival card ke Singapura. Okay, mula-mula tu Cik Ana fikir macam tak nak share info ataupun tak nak share info, tak nak buat video lah pasal arrival card ke Singapura ni. Tetapi selepas insiden masa pergi Singapura tu kan, dalam bas tu ada, Cik Ana perasan lah, ada dua keluarga ni. Satu keluarga ni Malay family, 4 orang, dan satu lagi Chinese family, 2 orang, mak dengan anak. Yang Malay family tu pun mak dengan anak-anak dia. Okey, dia macam ni. Kebetulan pula yang Chinese tu duduk depan Cik Ana, yang Malay tu, family yang Melayu tu duduk belakang. Okey, cerita dia begini. Bila sampai dekat immigration Singapura, masa tu kita orang lalu dekat Tuas, Tanjung Kupang tu kan. So tak ramai orang lah. Kita sampai pun pukul 4 pagi. Memang bas kita orang je. Memang kita orang je lah yang beratur. Jadi bila beratur dekat immigration tu, ada polis Singapura tu dia akan tanya-tanya lah yang masih menunggu untuk untuk dicekkan pasport dia kan. Dia tanya, have you fill up your arrival card? Lepas tu masa dia tanya tu, yang Malay family tu dia dekat belakang, yang Chinese family tu dekat depan. Rasanya dia cakap belum. So dia dipanggil untuk pergi ke tempat lain lah untuk buat isi form tu. Yang Malay family ni agaknya dia tak dengar ke macam mana So tiba-tiba dia dah kat depan kan. Dia dah dekat immigration, nak check dia punya pasport tu. Officer tu cakap, tak buat lagi arrival card ya? In English lah. Dia cakap in English. Lepas tu kata belum. So dia pun dipanggil pula oleh polis dekat airport tu kan. Polis tu untuk pergi tempat lain untuk isi arrival card tu. Okey. So bila tu kita tengok, okey, dia pergi isi lah arrival card kan. So lepas Cik Ana dan orang lain semua dah habis settle dekat immigration Singapura, kita pun naik bas. Bila naik bas, Cik Ana perasan family yang Chinese dengan yang family Malay kat belakang tempat duduk kita orang tu tak ada. Dan bas terus jalan. Maksudnya dia orang ketinggal lah. Dia orang kena tunggu next bus. Jadi Cik Ana tak tahu next bus tu pukul berapa. Kesian kan. So Cik Ana harap dengan video Cik Ana ni boleh sampai dekat sesiapa yang nak pergi ke Singapura, untuk isi arrival card ni. Okay, so sekarang arrival card Singapura ni bukan yang hard copy warna putih tu. Dulu kita panggil white card kan. Sekarang tidak, semua online. 3 hari sebelum kita bertolak ke Singapura, kita dah boleh buat. Ataupun sekurang-kurangnya 1 jam sebelum kita pergi ke immigration kat Singapura tu, kita boleh buat. Kita boleh fill in arrival card tu. Caranya ialah secara online kita downloadkan dia punya apps dia ialah, pergi kat sini. Kalau yang ada iPhone pergi kat App Store, kalau Android pergi kat mana itulah. So kita akan cari My Ika Mobile. My Ika Mobile ni you download dia lah. Dulu punya ialah SG Arrival Card. Yang SG Arrival Card tu dah obsolete dah, tak digunakan lagi. So dia pakai yang My Ika Mobile ni. Lepas tu you download dia. So bila you dah download, dia akan keluar demo lah, tutorial macam mana nak isi arrival card. Kalau korang malas nak tengok tutorial tu, nak tengok tutorial Cik Ana pun boleh. Okay, so cara dia, dia akan keluar, go to SG Arrival Card, SG Arrival Card Language, don't prompt me again or close. So you pergi dekat go to SG Arrival Card. Lepas tu dia akan bawa ke page ni. You tekan individual submission,
Kalau untuk seorang lah, kalau you pergi dengan group, nak masuk group, group submission. Tapi Cik Ana walaupun pergi bertiga, Cik Ana buat individual submission lah. Okay, lepas tu dia akan pergi ke sini. Okay, you tekan add submission. Bila tekan add submission, dia akan suruh you buat. Untuk first timer, dia akan suruh you buat profile dulu. So yang ni you close, jangan take ni there. You close and then you terus add profile. Okay, lepas tu yang ni pun you tekan close. Lepas tu tekan dekat foreign visitors. Dia akan keluar dekat muka depan macam ni. Full name apa semula, dia minta kita isikan detail tau. So korang tak payah susah payah nak tulis nama, nak ingat apa semua kan. Nak make sure you jangan nak letakkan password sebelah hang, hampir tulis nama, tak payah. Just scan aja, kan ada scan dekat atas ni, nampak tak? Sekejap dia tulis scan passport. So korang scan je passport ni. So nanti all particulars, detail dalam passport korang terus masuk kat sini. Tak payah nak sibuk-sibuk type. Okay, so macam ni cara nak scan dia, senang aja. Ambil pasport, lepas tu kan dekat belah bawah tu kan, yang pasport tu kan ada yang benda ni ambil you punya apa tu, handphone yang korang downloadkan MyIKA Mobile tu, dan korang scan je kat situ. So bila dia scan tu, terus masuk semua particular details yang dalam pasport tu dekat dalam form tadi. Okay, tengok dia dah masukkan semua kan. Okay, so pasport number semua dah masuk lah. Cuma ada setengah benda yang kita kena isi sendiri. You all isi lah, senang aja yang tu. Nationality Malaysian. Lepas tu you kena masukkan IC number sendiri. Straight nombor semua, tak ada dash. Date passport expiry pun dia orang dah masukkan tadi bila kita scan. Okay, sekarang untuk contact details kita kena isi sendirilah. So kita pilih lah negara kita kat mana. Malaysia. Okay, lepas tu kita kena make sure tahu juga kat mana daerah yang kamu duduk. Okay, tu pergi dekat mobile number, masukkan mobile number. Lepas tu confirmkan country region code. Macam kita Malaysia ialah 60. Lepas tu dia suruh confirmkan lagi mobile number. Okay, sebab nak make sure tak salah nombor yang kita bagi. Kena make sure nombor telefon yang sama. Lepas tu kita masukkan email address. Email tu jangan risau lah, memang dia semua huruf besar. Sekarang kita double check lah. Yang kita dah tulis kat profile kita tadi tu, kita double check. Kemudian bila kita sampai dekat page ni, dia akan tanyalah bila kita nak pergi ke Singapura tu. So kita letak date kita dan bila arrival, bila departure, kita letaklah date kita kat situ. And then bila tekan next, dia akan tanya mode of travel. Korang letaklah naik apa, naik by apa, land. Kalau naik bus tu land lah, kalau flight lah. Kalau land tu naik apa, type of vehicle, kita pilih lah naik bus. Okay, kalau bus pula kita tak tahu dia punya plate number kan, kita letak je nama bus kita. Macam hari tu Cik Ana naik bus Starmart Express, so letak je Starmart Express, tak perlu letak vehicle number. Okay, tapi kalau korang naik kereta, korang tahu korang punya plate number, letaklah plate number. Kemudian kita tekan next, dia akan bawa ke address in Singapore. So pilihlah hotel, residential ataupun tempat lain yang kita duduk. So Cik Ana pilih hotel dan cari hotel kat sini dekat list ni, iaitu Cik Ana hari tu duduk Hotel Grand Pacific. Okay, okay, semua dah ada. Lepas tu tekan next, dia akan bawa kita ke last city embarkation, last city disembarkation. So masa tu Cik Ana daripada Johor Bahru lah, masuk ikut Johor Bahru, balik pun ikut Johor Bahru. Okay, untuk disembarkation tu tick je dekat box tu kalau kita same last city. So nanti dekat bahagian declaration tu, korang declare je lah apa-apa kan. So selalunya kita no je lah. Have you
Have you ever used passport under different name? Have you visited Africa or Panama? Cik Na memang no je lah. Did you have any symptom in the last 7 days like fever, rash, cough, runny nose? Maksudnya tak sihat lah. Kalau no semua no je lah. Bila dah dekat yang belah sini pula, are you fully vaccinated against COVID-19? Yes. Dah fully vaccinated? Yes. I'm holding, you holding non-digital ke? Kita semua ada MySejahtera. So itu ialah digital lah. So tak payahlah tick. Okay. Yang ni tak payah buat apa-apa. Yang upload foto QR code ni. Okay. Lepas tu review lah balik apa yang korang dah tulis tu kan. Tengok semua, check betul-betul. Sebab kita boleh edit balik kalau ada silap dan salah. Bila dah sudah check, so kita tekan dekat declaration ni kan, yang kat atas ni, then tekan next. Lepas tu dia akan bawa ke declaration ni, page ni, declaration page ni. Lepas tu sampai dekat box ni, you tick je lah I have read and agreed to the declaration. Lepas tu dia akan keluar verify number ni. So korang ikut je lah apa verify number yang number yang dia keluarkan tu, korang type je lah. Sebab dia nak make sure bukan robot lah yang buat ni kan, kita manusia, human yang ni. So bila ada verified ni, dia akan keluar lah. Dia akan bawa ke page ni. So you tekan go to declaration receipt, then korang akan dapat macam ni barcode ni. So dah selesai lah, dan dia akan hantar ke email. Boleh check dekat email lah. So itu saja cara nak isi arrival card. Kalau Cik Na ada terlepas ke miss something, tak maaf. Tapi senang je nak isi arrival card tu as you go kan. Nanti korang tengok lah kat situ, boleh baca kat situ. So itu sahaja perkongsian. Harap dapat membantu. Jika ada pertanyaan, boleh tanya dekat komen kat bawah ni. InsyaAllah Cik Na jawab. Cik Na akan jawab, cuma cepat dengan lambat je. Sebab Cik Na ni banyak juga kerja nak buat kat rumah kan, nak masak, nak hantar anak pergi sekolah, ambil anak pergi sekolah. So terima kasih kepada yang sudi penonton channel Cik Na. Support Cik Na selalu. Dan Cik Na punya dream ialah nak dapatkan silver play button. Tolong jadikan impian Cik Na ni satu kenyataan. Okey, terima kasih kerana sudi menonton channel Cik Na.